الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita buka hidup kita hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala ataupun di masjid. Alhamdulillah, ini sebahagian daripada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, insya-Allah besok kita akan mula masuk Ramadan. Kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita boleh merancang masa kita yang terbaik sehingga kita dapat merasai kenikmatan ataupun kelebihan kemuliaan yang begitu banyak yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada bulan Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan semua, pada hari ini saya akan masuk kepada siri yang kelima malam ini ialah pagi ini berkaitan dengan apa yang kita bincang berkaitan dengan mukaddimah ataupun tanda-tanda hari kiamat. Kita dah lalu berapa siri, 4 siri. Hari ini insya-Allah sebelum Ramadan kita akan berakhir dengan siri yang kelima dan banyak lagi siri-siri dia. Ataupun lagi ni insya-Allah kita akan ambil beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang apa-apa yang akan berlaku sebelum kedatangan hari kiamat. Hari ini insya-Allah tuan-tuan semua, antara tandanya ialah berlakunya pertemuan ataupun peperangan antara orang Yahudi dan orang Islam. Orang Yahudi ni tuan-tuan semua daripada dulu lagi dia deki kepada Islam. Dia banyak siri-siri peperangan yang berlaku di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Dan hatta apa yang berlaku pada hari ini tuan-tuan semua, perancangan dia orang, usaha dia orang untuk menghancurkan Islam dengan berbagai-bagai bentuk. Tapi last sekali tuan-tuan semua, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebut hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan apa akan berlaku, iaitu pertemuan besar yang akan berlaku sebelum kedatangan hari kiamat. Kalau kita perhati kepada akidah orang Yahudi ni tuan-tuan semua, dia ni wajib kumpul belaka di Baitul Maqdis ataupun di Palestin sana. Waktu dia orang yang mari belaka, daripada tak ada seorang abuk kemudian pakat mari belaka, daripada mata tempat mari sana, kumpul sana. Boleh jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala di mana dia kumpul sana belaka, akhir sekali berlakunya peperangan, kemudian mereka dibinasa oleh orang Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di mana peristiwa ini tuan-tuan semua satu peristiwa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang akan bakal berlaku ni disebut sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna al-yahud فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. Riwayat Bukhari. Dan hadis ini tuan-tuan semua, satu hadis yang dikongsi oleh satu orang sahabat yang tidak asing lagi, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la taqumus saah, tidak akan berlakunya hari kiamat. Okey, la taqumus saah, tidak akan berlakunya hari kiamat kecuali berlakunya peperangan yang besar antara orang Yahudi dan Nasara, Yahudi dengan orang Islam. Lah ni pun ada dah yang berlaku benda macam tu. Cuma akan berlaku satu pertemuan besar-besar antara orang Yahudi dan juga orang Islam.
Di mana Nabi SAW gambarkan, Nabi kata fayaqtuluhumul muslimun, kemuncak peperangan ni tuan-tuan semua, orang Islam dapat membunuh dia orang, dapat mengalahkan dia orang, sehingga kata Nabi SAW di kalangan Yahudi tu lari lah, sehingga di kalangan mereka sembunyi di belakang belakang batu atau belakang pokok, pakat lari belakang. Nak cerita satu gambaran kekalahan yang berlaku pada mereka, di mana pakat lari sembunyi daripada orang Islam, bimbang takut orang Islam bunuh, orang Islam ancam dia orang dan sebagainya. Maka akhir sekali dia sembunyikan diri di sebalik batu dan juga di sebalik pokok. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan pada masa tu, nak ceritanya bagaimana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan bagi, Tuhan boleh buat segala-galanya. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan kata kun fayakun, boleh jadi berlaku benda tu. Walaupun di segi logiknya kita rasa tak berlaku, tapi sebenarnya kalau disebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan logik lah. Tuhan boleh buat berlaku. Nabi Adam AS daripada tak ada ayah, tak ada mak, Allah Ta'ala boleh jadikan dia. Nabi Isa AS tak ada ayah, tapi Allah Ta'ala boleh jadikan dia dan sebagainya. Nak ceritanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh buat berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa. Mengikut riwayat ni mengatakan apabila dia orang ini sembunyi di sebalik batu dan sebalik pokok, maka maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kuasa kepada dua benda ni, iaitu batu dan pokok boleh bercakap. Kembali kepada apa yang saya sebut tadilah tuan-tuan semua, nak ceritanya Allah Ta'ala boleh buat berlaku. Pokok dalam hidup kita tak pernah dengar dia cakap, kan? Batu begitu juga, kita tak pernah dengar dia cakap. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa, bagi kuasa kepada dua makhluk ni, batu dan juga apa dia ni, pokok ni, dia boleh bercakap. Maknanya tuan-tuan semua pada masa tu orang Islam dia layak untuk dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa peringkat, maknanya segala tentera Tuhan yang ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni bantu orang Islam. Pokok dan batu ni sebahagian daripada tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting saya nak sebut sini tuan-tuan semua, bahawasanya apabila sampai satu masa kita ni jadi muslim yang sebenar, kita jadi mukmin yang sebenar, kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya, maka pada masa itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ketiba. Kadang-kadang tak suka benda tu boleh berlaku. Di mana apabila sembunyinya di belakang batu dan juga pokok, dua-dua makhluk ni bercakap, ya Muslim, ya Abdullah, kan? Di mana pokok atau batu cakap, ya Muslim, wahai orang Islam, ya Abdullah, wahai hamba Allah, kata dia. Nak cerita pada masa tu memang kita layak sangat digelar sebagai seorang Muslim, dengan amalan kita, dengan sikap kita dan sebagainya. Bukan hanya sekadar dengan nama. Apa yang berlaku pada hari ini tentu semua Muslim segi nama ialah hamba Allah Ta'ala dari segi nama ialah, tapi dari segi hakikat sengatinya tak berlaku. Dan sebab itulah kita dapati kenapa sekarang yang berkatakan Tuhan tak bagi pertolongan lagi pada orang Islam. Orang Islam kena tindah di Suria, kena tindah di sana, kena tindah. Sebab apa Allah Ta'ala tak tolong? Sejak Tuhan janji akan tolong orang beriman ataupun orang Islam. Jawapan dia tuan-tuan semua, kerana kita bukan Islam yang sengati, bukan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sengati, bukan seorang Muslim, bukan seorang mukmin yang sengati. Hanya sekadar dengan nama mama, dengan nama soleh, nama diri sebagainya, tapi hakikat ajaran Islam tidak jelma dalam kehidupan dia orang. Sebab itulah tuan-tuan semua, syarat untuk dapat kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, sehingga datangnya pertolongan Tuhan ni, dia berlaku apabila kita sampai masa benar-benar digelar sebagai Muslim dan benar-benar digelar sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah batu dan pokok tadi dia cakap apa atas nama dia Muslim. Dia tak panggil wahai orang Melayu, dia tak panggil wahai orang Cina, dia tak panggil wahai orang Gadazan sebagainya, kan? Dia panggil atas nama Islam. Sebab itulah mulianya manusia di sisi Allah Taala ni bukan bangsa. Mulianya manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni bergantung sejauh mana ketundukan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam tak kira bangsa gapo, ya tak kira bangsa gapo, tak kira keturunan gapo, tetapi kena ingat yang mulia yang dapat pertolongan daripada Allah Taala ialah bukan kerana bangsa, tak, kerana ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia Muslim Cina katakanlah, dia benar-benar beriman, walaupun dia nama Cina ataupun tentang bangsa Cina atau bangsa lain, ketua semua, dia juga layak untuk dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis ni
Dia cakap macam mana? Ya Muslim, ya Abdullah. Okay. Sebab itulah kita boleh dengar hadiah-hadiah macam ni. Tuan-tuan semua kita cuba tanya diri kita, layak kita digelar sebagai seorang Muslim? Selama mana kita duduk ni 20 tahun ni, dengan amalan-amalan yang ada pada kita ni, kita sesuai ke ataupun pandai ke tak digelar sebagai seorang Muslim? Kalau pandai tu alhamdulillah, kalau rasa tak pandai tu kita pakai usaha lah supaya benar-benar kita layak dipanggil sebagai seorang Muslim. Muslim makna dia orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Kan, masa tu memang dia panggil wahai hamba Allah. Nak ceritanya pada masa pertolongan banget terberlaku tu, maknanya orang Islam ni layak digelar sebagai seorang Muslim dan layak digelar sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba Tuhan kita tuan semua adalah derajat yang paling tinggi sekali. Kalau orang itu sampai kemuncak digelar sebagai hamba Allah Taala, adalah kemuncak kehebatan dia. Sebab tu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut kisah Isra, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut apa? Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang memperjalankan hamba dia. Dia tak sebut Muhammad, dia tak sebut apa kan, nak ceritanya tarah hamba ni apabila sampai kemuncak, orang ini adalah orang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kita dalam doa kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita semua tu hamba-hamba ni maknanya orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya dalam hadis yang saya sebut ni, maknanya kelayakan untuk dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ni apabila penghayatan Islam tu berlaku dan penghayatan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala tu berlaku dalam kehidupan seorang Muslim. Gapo dia pokok tu panggil tuan-tuan semua, ataupun batu tu cakap kepada, kata dia, hadza yahudiyun khalfi. Wahai orang Islam semua, wahai hamba Allah semua ni, Yahudi duduk dalam belakang aku ni. Ya, kita tak suka-suka sikit abuk pada masa tu benda ni boleh kecek. Sebab kecek-kecek ni manusia. Tak, binatang tak boleh kecek, pokok tak boleh kecek. Tapi itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia, hadza yahudiyun wara'i. Wahai tuan-tuan semua, wahai Muslim, wahai hamba Allah ni, Yahudi duduk belakang aku ni. Faqtul, mari bunuh dia, kata dia. Dia ajar pula ni duduk belakang aku, kemudian mari bunuh dia. Nabi SAW kata, kecuali pokok yang tak boleh cakap, yang satu pokok dikenali sebagai pokok gharqad. Pokok ni tak boleh kecek. Pokok lain boleh kecek belaka. Pokok gharqad ni satu pokok yang dia mengikut keterangan ulama, kata dia adalah pokok yang ada duri banyak lah. Kalau tuan-tuan nak tengok pokok ni, buku adalah internet, kan, tulis gharqad, ring ra qaf dal, kemudian tekan di image. Yang ketupiklah jenis-jenis pokok dari mana kita boleh tengok pokok ni. Pokok ni pokok Yahudi tuan-tuan semua. Kemudian pokok ni tak boleh cakap. Sebab tu Nabi kata, fa innahu min syajaril yahud. Ini dah pokok Yahudi, kata dia. Inilah tuan-tuan semua satu apa dia ni, kesemewaan pada pokok gharqad ni memang tak boleh kecek. Tak boleh nak bagi tahu apa dia ni, siapa duduk belakang dia, kalau banding dengan pokok-pokok lain. Sebab tu dah hadis ni tuan-tuan semua, di antara mukjizat Nabi lah. Kalau tuan-tuan tengok adalah di Yerusalem ataupun di mana besar Israel ni, banyak pokok-pokok ni ditanam. Rupa-rupa dia beri juga, wallahu a'lam lah tuan-tuan semua, kan. Pokok ni banyak dia tanam, boleh jadi dia percaya pokok ni lah sebagai penyelamat untuk dia sebenarnya. Itulah tuan-tuan semua satu gambaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis hadis sahih, bukan hadis hasan dari gapo, hadis sahih ya, apa yang diriwayat oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ini tuan-tuan semua satu daripada perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan berlaku di akhir zaman sebelum berlakunya hari kiamat. Cuma gitulah tuan-tuan semua, kembali pada apa saya sebut sekarang ni, pertolongan Allah Ta'ala tak berlaku lagi pada hari ini. Gitulah punca besar kerana kita tak layak lagi dipanggil seorang Muslim dan tak layak lagi digelar sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ada orang duk timur-timur ni, dalam Quran kata wa kana haqqan 'alal wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allah Ta'ala akan tolong orang beriman lagu-lagu mana pun. Dia merukai, lepas tu tak tolong lagi lah ni lagu mana lah, nyayu orang Islam ni, kan. Dia tak khabar Allah Ta'ala panggil mukmin ni situ. Mukmin ni bukan hanya sekadar apa dia ni panggilan saja, atau Muslim bukan hanya sekadar nama saja, tapi kita nak pada penghayatan Islam tu sendiri, ataupun ciri-ciri mukmin tu berlaku dalam kehidupan manusia. Maka pada masa itulah insya-Allah dia layak untuk dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba tuan-tuan tengok dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Nabi cuba tengok, kan, bagaimana pertolongan Allah Ta'ala bertubi-tubi datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Cuba tengok sebab apa sebenarnya. Cuba tengok, berbanding dengan apa yang berlaku pada hari ini. Dalam peperangan Badar katakanlah, tak ramai 313 orang ya. Kalau kita nak banding dengan tentera kafir Quraisy yang begitu banyak. Tapi kenapa tuan-tuan semua kelayakan kemenangan diberi kepada orang Islam? Dan banyak lagi siri-siri peperangan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi dan juga orang Islam pada masa itu tuan-tuan. Dan masa 23 tahun. Ya, dalam masa berapa tahun saja dapat apa dia ni atau berapa tahun saja dapat menguasai, boleh kata separuh dunia telah dapat dikuasai oleh orang Islam. Ini adalah tuan-tuan punca besar dan kerana penghayatan Islam yang ada pada mereka itulah. Sebab itulah marinya kemudian ni orang kafir dah mula nak merosakkan orang Islam. Dia rosak Islam ni bukan dalam bentuk peperangan, kadang-kadang dia merosak habis tenaga-tenaga dalam kita ni. Dah kerohanian kita dirosak. Kan dia tahu mana hak ni paling besar sekali. Sebab tu dia cuba berbagai-bagai untuk menghancurkan ketahanan dalam orang Islam sehingga apa dia nama-nama, sehingga apa dia ni amalan Islam, ajaran Islam tak berlaku dalam kehidupan seorang Muslim. Sebab dia yakin orang kafir ni tuan-tuan semua, kalau selama mana orang Islam hanya sekadar nama, penghayatan Islam tak akan berlaku, dia bagi dia rasa tak ada masalah dah bagi dia. Bagi dia tidak masalah, dia boleh pertahankan lagi kedudukan dia orang. Itulah tuan-tuan semua, kita satu pengajaran untuk kita dalam hadis inilah. Maknanya yang penting kita pakat-pakatlah bina pribadi Muslim, bina pribadi ataupun ciri-ciri hamba Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Inilah asas pertolongan, asas kemenangan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuba tengok dalam peperangan masa dulu, kadang-kadang pemimpin Islam ni dia tengok apa ni, kadang-kadang orang tak sembahyang tahajud dia tahu gitu. Kita pernah dengar cerita ada satu kumpulan dalam peperangan. Apa nak sampai satu kumpulan tak tahajud dia tahu gitu sebab dia bimbang takut ada kumpulan ni Allah Taala tak beri kemenangan. Begitulah tuan-tuan semua nak ceritanya apa dia ni iltizam ataupun amalan Islam dalam kehidupan Islam, kehidupan seorang Muslim adalah satu benda yang sangat penting. Dia adalah kunci pada kejayaan, kunci pada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua pada hari ini ialah tuan-tuan semua berlakunya apa yang disebut sebagai apa dia ni penderhakaan kepada ibu bapa. Berlaku cara meluas ataupun disebut sebagai derhaka kepada orang tua lah. Ini pun antara tanda apa dia ni tanda permulaan kiamat. Tuan-tuan semua, kita dengan orang tua kita ni dalam Islam tekan sangat masalah buat baik pada orang tua ni. Islam tekan sangat, tekan supaya benda ni memang mesti berlaku dalam kehidupan seorang Muslim. Kan, kalau tuan-tuan tengok ada segi apa dia arahan Allah Taala dalam Quran pun, lepas daripada jangan syirik pada Allah Taala, maka diiringi dengan apa dia jangan derhaka pada orang tua. Isu buat baik pada orang tua dengan apa dia dengan syukur pada Tuhan sentiasa dekat dalam Al-Quran Karim. Nak cerita bagian besar. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Cuba tengok dalam ayat ni, dia kaitkan sekali maknanya sembah Tuhan dengan kemudian lepas tu pula ialah buat baik pada orang tua. Dan di segi ranking kesalahan tuan-tuan semua, kalau kita tengok dari segi dosa besar lah. Ranking dosa besar ni kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi start dengan pertama sekali syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula ialah apa dia panggil derhaka pada orang tua. Besarnya apa dia ni isu derhaka pada orang tua ni. Tuan-tuan semua, keadaan gini sekarang ni memang jadi hijau lah. Kita boleh dengar semua, bukan benda sembunyi dah lah ni. Kadang-kadang anak bunuh ayah pun ada berlaku. Kadang-kadang ayah anak pikat ugut. Kalau mak tak bagi pukul 10 malam ni, mak akan kena bunuh. Ada berlaku di Kelantan, satu tempat tu sebab gitu. Dia ugut mak dia, bila mak dia tak bagi apa dia nak, sebab begitulah. Mak terpaksa kena lari. Sebab tak ada habis dah. Sebelum lebih habis dah anak nak bagi dah. Tiba-tiba tak ada lari. Maka kata dia sebab apa lari, kerana kata dia mungkin besar anak saya akan buana pada waktu 10 malam akan bertindak pada saya dan sebagainya. Dan banyaklah tuan-tuan semua kita dapati dalam masyarakat kita ni unsur ataupun isu berkaitan dengan derhaka pada orang tua ni menjadi satu benda yang dah kebiasaan berlaku dah pada masalah ni. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua ada sebut benda-benda gini ni. Benda-benda yang berkaitan dengan apa dia ni penderhakaan akan berlaku secara meluas ni. Satu riwayat kalau kita baca dalam hadis 40 tuan-tuan semua, hadis yang kedua dibincang panjang satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masa duk bagi kuliah lah kepada sahabat radhiyallahu taala anhum.
Tiba-tiba dalam keadaan bagi kuliah tu mari satu orang lelaki, satu orang yang berupa dengan rupa lelaki. Orang ni mari dalam keadaan pakaian putih dia. Pakaian putih kemudian comel lah, lebih kurang gitulah. Pakaian bersih sungguh dia. Sahabat-sahabat radhiyallahu taala pakat tengok memang tak pernah tengoklah dia ni. Kalau orang dekat mesti orang kenal. Kalau orang jauh pula mesti terlekat debu-debu ke apa dia, baju kan biasalah tanah harap. Tapi dia mari dalam keadaan bersih comel loteng baju dia. Mari kemudian duduk depan Nabi, kemudian tanya dia sandar lutut dia pada lutut Nabi, duduk rapat dengan Nabi lah. Rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya Rasulullah, dia tanya beberapa soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari dalam bentuk apa dia manusia. Ni cerita ni tentang Jibril lah. Jibril mari dalam bentuk rupa manusia. Sebab Jibril malaikat ni boleh berupa manusia. Dia mari atas dasar seorang pelajar lah. Pelajar pakai comel, kemudian duduk dekat dengan tok guru dia. Ni nak ajar kita adab kita orang ngaji lah. Pergi ngaji ni pakai comel lah sikit, bukan pakai gula saja. Kau lagu mana dak? Pakai gula nak pergi ngaji, nak pergi pejabat comel, tapi nak pergi ngaji ilmu ni kadang-kadang gitu-gitu jelah. Manalah peristiwa ni nak ajar kita bagi orang nak ngaji ni kena pakai comel-comel jugaklah. Tak, yang kedua lu kena duduk dekat, yang duduk jauh. Tak. Tu dengan tok guru dan sebagainya. Maka soalan yang ditanya tuan-tuan semua, hadis ni sudah sentiasa kita dengar. Pertama sekali ditanya tentang Islam ke apa dia Islam. Dia mari atas dasar nak ajar Islam lah. Dia ni malaikat dah tahu dah barang itunya. Cuma mari tanya Nabi itu atas dasar supaya bukan nak uji Nabi tak ni. Ada setengah orang tanya tok guru nak uji, nak jatuh depan ni bukan ni. Kalau dia ada persoalan masalah tanya tok guru ni, kalau tanya atas dasar nak jatuh dosa. Tapi kalau tanya atas dasar mana tak tahu boleh pahala, ataupun tanya atas dasar supaya ilmu ni disebar kepada orang lain, tok guru jawab tersebarnya ilmu tu, maka itu boleh pahala. Cuma kalau tanya soalan dalam bentuk nak jatuh ataupun nak hina tok guru depan ramai-ramai, ni satu kesalahan besar. Maka dia tanya tuan-tuan semua, isu pertama tanya tentang Islam. Ya Rasulullah gapo dia kat Islam? Ya Muhammad gapo dia kat Islam ni? Maka Nabi ceritalah Islam gini. Lepas daripada dia tanya, kemudian sadaqta, dia kata benar. Pelik juga. Dia tanya, dia kata dia benar pula. Nabi jawab, dia kata benar. Ya Allah, dia kata. Ya Allah. Pelik lah. Sahabat mula-mula rasa pelik je. Apa dia ni tanya tiba-tiba dia kata ya. Biasa orang tanya ni orang jahil. Suku-suku yang gitu lah. Tapi tiba-tiba pula tanya tu, dia pula Rasulullah jawab, dia kata sadaqta, benar. Betul dia kata. Okay. Kemudian soalan kedua dia tanya pula tentang iman. Gapo dia iman pula kata dia. Gapo iman ni? Dan maka Nabi jawab so. Kemudian dia kata sadaqta, dia benar pula. Benar, betul kamu kata dia. Jadi mari-hari pula sahabat-sahabat ni. Kemudian lepas tu buat soalan ketiga pula tanya tentang ihsan. Gapo dia ihsan pula kan? Ihsan ni maknanya buat baik. Ihsan kata dia, Nabi kata anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ialah kita sembah Allah Taala dalam keadaan seolah-olah kita tengok Tuhan, ataupun kita rasa Allah Taala tengok kita. Maknanya ihsan ni kita buat ibadat dalam keadaan begitulah perasaan kita. Tekun kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah Tuhan tengok kita, ataupun seolah-olah di sana diperhatikan oleh Allah Taala. Kita pun buat dengan molek. Kemudian lepas daripada tu tuan-tuan semua dia tanya pula tentang hari kiamat. Tanya dia tanya Rasulullah, fa akhbirni an-sa'ah. Ya Muhammad kata dia, ceritalah kepada hamba ni gapo bila akan berlakunya hari kiamat. Dalam Quran ni banyak sebut tentang hari kiamat. Gapo semua kawan ni pun bertanyalah gapo dia hari kiamat, bila akan berlaku. Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi SAW mengatakan, Nabi kata apa? Nabi kata tak tahu berlaku. Kita dua ni tak tahu berlaku. Hak kena tanya ko, hak yang bertanya cuma tak tahu berlaku bila akan berlakunya hari kiamat. Apabila Nabi SAW tanya benda gitu tuan-tuan semua, maka dia sebut gitu, dia kata fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu gak, ceritalah gapo dia tanda-tanda dia. Ya Muhammad gapo dia tanda-tanda dia. Kalaulah hari kiamat kita tak tahu, aku pun tak tahu, mung pun tak tahu, maka bila akan berlaku, apakah tanda-tanda dia? Maka Nabi SAW sebut tuan-tuan semua dua tanda sini. Dalam hadis banyak lagi lah. Sini dia sebut apa dia ni, dia sebut tiga tanda. Tanda pertama ialah antalidal amatu rabbataha. Tanda pertama ni ialah berkaitan dengan tajuk kita hari ni, ialah
tanya dia berlaku yang penderhakaan. Seolah-olah mak ni dia melahirkan tuan dia. Tak, tuan-tuan ni maknanya kena ikut lebih kayak gitulah. Seolah-olah mak ni dak orang puan ni lahir tuan. Dengan kata lain maknanya berlaku di sana apa dia ni penderhakaan yang begitu meluas lah. Penderhakaan siapa seorang anak kepada seorang ibu. Sini dia sebut ibu kan, tapi bila masuk berlaku lah ibu ataupun ayah. Itulah tuan-tuan semua ni Nabi sebut dah benda-benda ni. Nabi sebut lebih daripada 1400 tahun lagi peristiwa ni akan berlaku. Dan ni dah berlaku cara meluas dah lah. Ya, cara meluas dalam ni, apatah lagi dalam masyarakat yang bukan Islam, saya difahamkan memang teruk sangat dia orang. Tapi masyarakat Islam lah ni pun dah mula dah apa dia perangai-perangai macam ni mula dah tara dah di kalangan masyarakat yang boleh tuan-tuan boleh tengok sendirilah dalam khabar ke dalam TV ke apa semua bagaimana penderhakaan berlaku cara meluas pada hari ini. Oleh auzubillah kita minta doalah kepada Allah Taala supaya kita tak terlibat dengan barang-barang gini. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan semua dalam hadis ini dia sebut apa dia antara dalam hadis ni dia sebut tanda-tanda pertama sekali, yang kedua bolehlah orang fakir ni jadi kaya. Orang yang sebelum kaki ayah duk pera kambing di pada pasir itu betul boleh jadi kaya dia. Ulama apabila disyarah hadis ni dia sebutlah masyarakat Arab dulu kan memang miskin, Arab duduk pera kambing pera begitu. Tapi cuba tengok lah ni macam mana kan. Lah ni bagaimana apa dia ni kekayaan yang begitu hebat sekali di kalangan dia kan. Tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi di Dubai macam mana dia boleh buat hotel besar-besar kadang-kadang ada air laut kan ataupun tempat-tempat lain. Dulu memang tuan-tuan dia orang ni memang gitu jelah. Dulu apa dia ni kerja pindah ranah orang badui kadang-kadang. Pindah ranah pera kambing situ kaki air tak ada selipar tak ada apa kan. Lah ni cuba tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala beri kekayaan kepada dia orang. Dan tempat kita begitu juga tu. Ada sungguh-sungguh orang dulu memang miskin kan, tiba-tiba jadi kaya dan sebagainya. Ini satu gambaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua dalam hadis ini sebut ialah belum membuat binaan. Tak dipanggil apa? Belum pakai apa dia ni buat binaan. Pakai awak besar, bangunan besar dan seperti mana yang saya sebut tadilah. Kalau tuan-tuan di masyarakat tanah Arab memang benar jadi sangat lah ni. Orang asal-usul daripada orang yang apa dia ni tidak ada apa satu lah dalam keadaan orang yang apa dalam keadaan apa dia ni dalam keadaan miskin ke apa semua tiba-tiba jadi berubah kehidupan dia orang. Ini tuan-tuan semua gambaran benar dan alhamdulillah apa dia ni apa yang disebut Nabi itu memang berlaku lah pada hari ini. Tepat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan semua sebahagian daripada kandungan yang terdapat dalam hadis tadi. Nabi menggambarkan bagaimana akan berlakunya apa dia ni suasana apa dia akan berlakunya mukadimah kiamat. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua cara ringkasnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia ni dalam saya sebut ringkas-ringkas lagi tuan-tuan semua banyak perkara yang disebut oleh ulama dan ada yang buat hadis dan sebagainya. Antaranya tuan-tuan semua ialah kata ilqaus salam ala man ya'rif faqat. Dalam kenyataan daripada penulis kitab saya depan saya kata dia di antara tanda yang akan berlaku hari kiamat ni ialah apa dia ni salam tu hanya diberi kepada orang yang dia kenal ya. Sedangkan dalam Islam ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita apa dia ni beri salam kepada man arafta wa man lam ta'rif. Dalam hadis sebut bagi salamlah kepada orang yang kamu kenal dan orang tak kenal di kalangan orang Islam. Maknanya apa dia ni bagi salam Nabi kata itu kaedah asal macam tu. Kita sebenarnya kita tak pilih siapa-siapa, sama-sama orang Islam ni kita memang kita dah ajar bagi salam lah. Kalau bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Nabi kata di antara ciri-ciri ataupun hak orang Islam dengan orang Islam yang lain ialah kena bagi salam. Cuma apa yang berlaku di akhir zaman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan maknanya salam ni hanya beri kepada orang yang kenal saja. Padahal dia orang Islam cuba kata perhatilah ni kan. Kalau tak kenal dia tak bagi salam kalau mana. Di kedai pada tu orang tu pakai piyah dah nampak memang jelas dah orang Islam ya. Dah memang 100% Kelantan ni Islam katakanlah dia tak bagi salam cuma jumpa saya dia assalamualaikum. Kau tak ada lah gitu kan. Jenis gitulah. Nak cerita ini tentu satu gambaran yang Nabi sebut memang tepat dah berlaku. Sedangkan kita ni tuan-tuan semua mana yang kita dah belajar sebelum ni lah salam ni antara budaya orang Islam.
Dan pahala besar bagi orang bagi salam ni kepada orang lain ni. Dia adalah apa dia, kunci kepada mawaddah, kunci kepada kasih sayang dan sebagainya. Lepas itulah kita pernah dengar hadis Nabi SAW. Bila Nabi cerita bab salam ni, satu orang sahabat radhiyallahu taala anhu, satu nama dia Ibnu Umar. Dia nak sangat kepada kemuliaan bagi salam ni. Dia pergi kedai bagi salam, tak beli barang pun. Assalamualaikum. 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 Tak kenal siapa-siapa pun. Begitulah sepatutnya tu semua kita sama-sama orang Islam ni, kita gitulah kita panggil apa ni, afshis salam fima bainakum. Afshis salam maknanya kita bagi salam. Sebab tu dalam riwayat mengatakan di antara amalan ahli syurga ialah orang yang suka bagi salam. Itu di antara amalan yang Nabi sebut. Antara amalan orang yang ahli syurga ni ada 3. Pertama sekali suka bagi salam. Yang kedua ialah apa dia ni, berqiyamul lail. Yang 3 pula ialah suka bagi makan kepada orang lain. Saya rasa 3 amalan yang boleh buat oleh Ramadan ni, bagi salam. Cuma apa yang Nabi sebut, maknanya alamat kiamat ni, salam ni hanya berlaku kepada orang kenal saja. Pergi jumpa orang kenal, assalamualaikum. Kawan tu duduk tepi tu tak kata apa kan. Sepatutnya salam ni kita bagi belaka lah. Kita kena latih tu semua benda-benda gini. Sebab kita dah jadi budaya kita dah. Apabila orang kenal yang kita akan menghargai, kita hormati. Tapi Islam tak kira. Islam kata selama mana dia tu adalah orang Islam, kita diminta supaya bagi salam. Bagi salam kita boleh maknanya tuan-tuan, hak tak kenal jadi kenal. Tak, hak tak rapat jadi rapat. Kemudian kalau tak bagi salam satu, dia ni pernah bagi salam saya dan sebagainya. Tapi lah ni berlakunya pada panggil, dia pilih kasih, dia panggil salam ni hanya berlaku sama-sama dia orang. Itu antara benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Dan benda ni dah berlaku dah. Dan benda ni saya rasa semua kita boleh tengok berlaku pada hari ni. Tak. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua, di antara kiamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apa dia ni, dia panggil, dia sebut dalam hadis ni, maknanya putus hubungan silaturahim, qat'ul arham, putus hubungan silaturahim. Allah, ni antara benda yang berlaku lah ni. Putus hubungan silaturahim. Kadang-kadang adik-beradik tak cakap, kadang-kadang waris-waris pun tak kenal dan sebagainya ni. Bukan sekadar tak kenal, tapi putus hubungan balah. Balah ni sama ada banyak perkara, sama laki harta, kadang-kadang sama ada dari segi sikap dan sebagainya. Benda ni kita boleh tengok lah. Kadang-kadang adik-beradik tak cakap. Kalau mak mati dia rumah adik, tak gidah dia, siapa-siapa gitu berlaku macam tu kadang-kadang. Allah wa'alaikumsalam. Ini benda yang berlaku. Dia panggil putus hubungan silaturahim. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua ialah dia panggil intisyaru syahadatiz zur wa kitmanu syahadatil haqqi. Tersebar luahnya penyaksian bohong. Dan kemudian penyaksian kebenaran tu memang disembunyikan. Cuba tengok dulu ni, kan lawyer-lawyer buruk dulu ni, padahal tak ada harga satu. Dia tu bukan betul sangat pun. Kan tiba-tiba dia benar, dia pandang kecil dan apa semua kan. Penyaksian bohong ni banyak berlaku tu dalam bentuk macam tu, ataupun dalam bentuk tulis saya saksi dia ni benar, padahal tak kenal pun. Kan. Sebab itulah kita nak sign, nak berapa semua, kita kena tengok molek dulu. Dia ni adalah benar, padahal dia nipu. Dia ni adalah benar, padahal dia ni orang curi. Ini benda-benda yang tuan-tuan semua. Sekarang ni timbul satu isu yang berlaku di tempat kita ni. Kadang-kadang kita saksi orang tu jahat, tapi saksi molek. Cuba tengok lah ni, kalau juru-juru cakap lah ni kan. Seolah-olah makna hak dia puja tu malaikat, seolah macam tu. Padahal banyak kesalahan-kesalahan dia buat. Tak, kalau ke mana kan? Saya saksi dia adalah benar, dia ni comel ke, padahal memang jelas tungging. Kan memang dia orang jahat dan sebagainya. Tentu banyak berlaku lah. Saya sebut ni contoh lah. Syahadatul penyaksian bohong ni, dia berlaku dalam bentuk berbagai-bagai. Kadang-kadang di mahkamah berlaku banyak lah. Kadang-kadang orang ni jahat, tiba-tiba jadi benar pula kadang-kadang. Ataupun berlaku dalam masyarakat kita dalam bentuk berbagai-bagai. Kadang-kadang sign nama tu kadang-kadang. Saksi pernah tak kenal sepatah habuk pun tak, tapi kata dia ni orang benar dan sebagainya. Ini itu semua antara fenomena ataupun keadaan yang berlaku pada hari ini, di mana tersebar luahnya penyaksian bohong dalam masyarakat kita pada hari ini. Saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semua berkaitan dengan apa yang saya sebut tadilah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala,
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna baina yaday as-sa'ati taslim apa dia ni dalam hadis apa dia ni yafshul dalam hadis apa inna min ashratis sa'ati ay yafshu al mal wa yaksuru wa tafashu apa dia apa dia dah sebut ke sini ni wa fushu al tijarah ويظهر القلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان ويلتمس في حي العظيم الكاتب فلا يوجد. Gini tuan-tuan semua, maknanya apa yang saya sebut tadilah, lebih kurang tadilah, maknanya tidak akan berlakunya hari kiamat kecuali berlaku di sana kekayaan ataupun apa dia ni, dia sebut apa dia sebut apa dia ni, antaranya ialah apa dia ni berlakunya perniagaan yang begitu meluas dia. Kemudian orang tina duk bantu suami dia. Ya dulu biasanya orang lelaki duk kerja kan. Lah ni sama tu. Tak salah, tapi nak cerita tu keadaan yang berlaku. Itulah keadaan yang berlaku di mana orang puan berlakunya perniagaan secara meluas. Dalam hadis mengatakan sehingga kata dia isteri-isteri ni duk bantu suami. Bukan salah tak salah kan, tapi nak cerita satu keadaan yang berlaku. Ya kalau dulu kita dapat mana dapati orang lelaki duk negara ya kan. Tapi akhir-akhir zaman yang berlaku macam tu. Tapi saya nak sebut ni mana tak salah benda tu. Cuma Nabi sebut suasana yang berlaku apa dia ni, suasana yang berlaku di akhir-akhir zaman di mana berlakunya benda-benda gini. Kemudian dalam hadis yang saya sebut ialah penyaksian dan sebagainya tuan-tuan semula. Kemudian antara benda yang Nabi sebut pula ialah Nabi kata situ ialah adalah hadis tadi apa dia ni berlakunya penulisan apa dia dipanggil zuhurul qalam wa intisyarul kitabah. Maknanya penulisan tu berlaku lah ni kan, macam penulisan dulu nak nulis payah lah ni kan dulu. Lah ni penulisan tu berbagai-bagai timbul penulisan. Tersebarnya penulisan yang berbagai-bagai. Ya, ini pun tuan-tuan semua kita boleh tengok dalam ini. Ya, bagaimana apa dia tersebarnya tulisan penulisan dan sebagainya. Tapi mana benar tu tak salah. Ya, tapi nak cerita inilah keadaan yang berlaku kalau banding dengan apa yang berlaku sebelum ni. Kan sebelum ni orang nulis ke apa semua di kalangan orang tentu saja kan. Tapi sekarang ni akhir-akhir zaman ni berlaku dalam bentuk macam tu. Kan? Dan saya sebut tadi mana tu sebenarnya tak salah. Benar ni kita ngaji kena ngaji lagu mana pun. Tapi nak cerita itulah keadaan atau fenomena apa yang berlaku di kalangan apa dia ni di kalangan manusia di akhir-akhir zaman. Kemudian Nabi SAW sebut lagi tuan-tuan semua, di antara benda yang berlaku ialah banyaknya bohong. Tak, banyaknya apa dia ni pembohongan yang berlaku. Okey, banyaknya pembohongan yang berlaku ni, ini kita boleh tengoklah. Pembohongan yang berlaku terlalu banyak sekali dalam masyarakat kita pada hari ini. Ini antara tanda-tanda yang disebut oleh Nabi SAW. Dan hadis Nabi SAW mengatakan, Nabi kata daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, la taqumus sa'atu hatta tazharul fitan wa yakthurul kadzib. Kan? Nabi SAW mengatakan, Nabi kata tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga lahirnya fitnah-fitnah yang berbagai-bagai. Kita dah bicara baru ni, lahirnya fitnah yang berbagai-bagai. Banyak fitnah yang berlaku. Kan, kelili pinggir berlakunya fitnah, tuduhan menuduh dan sebagainya, dan fitnah yang berbagai-bagai apa yang dibawa oleh masyarakat pada hari ini. Satu lagi yang Nabi sebut ialah tuan-tuan semua wa yakthura al-kazib. Satu lagi ialah banyaknya pendustaan. Bohong banyak sangat berlaku. Dulu kadang-kadang kita nak tengok bohong ni satu benda yang kadang-kadang payah nak jumpa lah. Tapi lah ni memang bohong. Kadang-kadang hari ni kecek lagu ni, esok kecek lagu lain pula. Hari ni buat kenyataan gini, esok kenyataan lagu lain pula. Okay, ini di kalangan pemimpin, di kalangan rakyat biasa sama telah lah berlakunya pembohongan yang begitu ketara sekali. Hatta dalam perniagaan katakanlah kedai. Okay, kita boleh tengok jelas barang-barang ini. Perniagaan kadang-kadang barang ni barang lama, dah barang baru buat baru ni, barang asli dan sebagainya. Banyaklah tuan-tuan bentuk apa ni pendustaan yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni yang kita boleh tengok. Ini antara gambaran-gambaran yang disebut oleh Nabi SAW tuan-tuan semua dalam hadis ni, dan semua yang kita bincang pada hari ni kita boleh tengok dan dah berlaku dah tanda-tanda yang disebut oleh Rasulullah SAW. Itulah tuan-tuan semua saya rasa untuk pagi ni beberapa tanda yang disebut oleh Nabi SAW tentang mukadimah hari kiamat, dan benda dah berlaku dah, dan tepat dan benar apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Yang pertama sekali kita boleh faham ini makna kebenaran Nabi itu sendiri. Pak Nabi kecek bagi betul belaka.
Ini semua tuan-tuan semua apa yang Nabi sebut membuktikan kenabian ataupun kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Pak Nabi tak cakap kecuali wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekatlah tuan-tuan semua untuk hari ini, dan akhir sekali saya minta maaf banyaklah belum kita puasa ni, dan kita doa moga-moga insya-Allah mana yang saya sebut dalam mukadimah tadi, kita doa supaya Allah Taala bagi kesempatan kepada kita lah, kita boleh guna masa betul-betul dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semasa kita menjalani ibadah puasa. Dan di antara amalan Nabi tuan-tuan semua yang disebut dalam hadis ialah Nabi ni dia sedekah di antara amalan yang Nabi suka sangat. Kemudian hubungan dengan Quran. Kita pakatlah tuan-tuan semua Quran ni, kita pakat duduk dekat dengan dia. Quran ni ada 3 bentuk kita. Pertama sekali kita baca dan lepas tu boleh pahala, kita baca serik kita. Kemudian kedua kita panggil qiraah tadabburiyah. Kita baca dengan tadabbur. Satu lagi qiraah baca dalam bentuk kita nak beramal. Mana ayat itu kita cuba macam mana kita nak amal ayat dan sebagainya. Tuan-tuan semua dalam masalah Quran ni, kalau kita perhati kepada budaya dululah, pada bulan Ramadan ni memang sungguh sangatlah. Dikatakan Imam Syafi'i dan juga Abu Hanifah 60 kali khatam. Kita sekali tak apalah, kalau boleh sekali tu alhamdulillah lah. Tapi nak cerita bagaimana orang dulu tuan-tuan semua siapa gitulah, dia cuba membudayakan hidup dalam suasana Ramadan ni dengan suasana Quran, sesuai dengan Ramadan Allah Ta'ala turun Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran. Sama-sama lah tuan-tuan semua kita raca masa, moga-moga kita dapat kebaikan yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.